Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Wan, nama saya Nur Syairina Taisha binti Cik Amik, nombor matriks 2799086. Dan hari ini saya akan cerita sedikit, serba sedikit tentang chapter 1, which is safety movement before and now. Okay. So first of all, kita ada beberapa tokoh dari segi mengikut dinasti lah, ataupun dikatakan mengikut zaman. Founder of Occupation Safety and Health ni, which is Bernardino Ramazzani, whereby Bernardino Ramazzani adalah dikenali sebagai the father of medicine in the perspective of OSHA. Okay, sebab apa beliau dikatakan sebagai the founder of OSHA, whereby dia actually mengkaji benda-benda, dia mengkaji tentang kesihatan pekerja, and dari sini kita boleh tahu dia sangat concern dengan kesihatan pekerja, sehingga kan dia pergi dekat tempat pekerja untuk observe pekerja-pekerja ni, dia bekerja dari segi keadaan macam mana, okey ke dia punya persekitaran ke. So dari sini dia dapat distinguish the difference between the disease suffered by workers and their occupation. So dekat sini dia boleh tahu kalau pekerja ni dapat sakit begini, kemungkinan besar adalah dari segi dia punya tempat pekerjaan, tempat persekitaran itu. So beliau dikenali sebagai the father of medicine disebabkan perkara begitu. Okay, jadi seterusnya saya akan cakap tentang pasal Georgius Agricola, whereby Georgius ni adalah salah satu scholar yang sangat terkenal pada zaman dahulu, di mana pernah menulis sebuah buku tentang mining. Sebab zaman tu Jerman sangat terkenal dengan industri mining, and Georgius ni dia juga telah nasihatkan bahawa dalam mining tu sepatutnya ada air ventilation yang sangat baik, yang sangat bagus untuk pekerja tersebut, supaya pekerja tersebut taklah rasa suffocate dari segi debu-debu yang terkandung dekat dalam cave tersebut. Dekat Paracelsus. Okey, Paracelsus ni adalah orang Switzerland yang memang mahir dalam chemical, ataupun orang kata toxicology, whereby dekat sini dia telah ceritakan tentang berapa bahayanya toxicology ni kepada manusia, dan juga dia telah menggariskan panduan yang penting untuk orang mengendalikan bahan-bahan kimia ni dengan selamat. So next kita ada Code of Hammurabi, whereby Code of Hammurabi ni adalah diadakan ketika zaman kerajaan Babylon, whereby Code of Hammurabi ni adalah satu, kita boleh kalau in our words, kita boleh katakan itu adalah piagam undang-undang untuk kerajaan untuk semasa zaman kerajaan semasa itulah. Okay, so dalam Code of Hammurabi ni dia ada banyak undang-undang, whereby adalah salah satu undang-undang di mana pekerja dapat meminta pampasan ataupun monetary damages kepada majikan mereka sekiranya mereka terlibat dalam sesuatu kemalangan, kecederaan disebabkan oleh pekerjaan tersebut. Kita ada daripada kerajaan Egypt, whereby Pharaoh Ramesses, di mana dekat zaman tu kita tahu kerajaan Egypt ni dikenali dengan banyak-banyak construction, whereby salah satu construction yang paling terbesar adalah Ramesses Temple iaitu tersendiri, di mana Ramesses Temple tu dia telah melibatkan sangat banyak pekerja, dan working condition dia adalah sangat berisiko tinggi, sebabkan Ramesses tahu mereka memang akan terlibat dengan banyak kecederaan. Jadi salah satu yang dia telah buat adalah buat medical check up untuk pekerja dia, dan sekiranya pekerja tersebut telah jatuh sakit, dia akan cuba isolated pekerja sakit tu daripada pekerja yang sihat. Kita akan tengok pula dari segi perspektif Islam, di mana Islam sangat mementingkan kebersihan dalam pekerjaan. Jadi kita ada
kita ada one of words whereby tahara dan juga whereby Islam ni memang sangat penting kan, kebersihan dalam segi pekerjaan. Sebabnya kita ada beberapa hukum yang kita perlu ikut untuk melakukan sesebuah pekerjaan, di mana kita kenalah buat pekerjaan itu dalam keadaan yang bersih, kerana sekiranya kita buat pekerjaan yang dalam keadaan yang bersih, Tuhan akan merahmati kita. So disebabkan itu kita juga perlu beringat bahawa kita perlu jaga kesihatan dalam membuat pekerjaan, sebabnya perkara itu adalah benda yang sangat penting bagi manusia, di mana kita haruslah menjaga kesihatan. So the next one, saya akan cakap tentang disease dapat ketika berada di sesebuah tempat pekerjaan yang sangat risky. Okay, so salah satunya adalah silicosis, whereby silicosis ni adalah satu disease yang melibatkan dengan kita punya sistem pernafasan, whereby habuk-habuk di tempat pekerjaan, seperti tempat pekerjaan yang melibatkan mining, dan pekerjaan yang berada tempat kerja yang tiada pengudaraan yang betul, akan menyebabkan silikosis ni. Jadi silikosis ni adalah satu penyakit yang agak kronik, disebabkan ia boleh memberikan kesan sampingan yang sangat lama kepada pekerja. Okay, jadi penyakit seterusnya adalah anthracosis, di mana penyakit ini pun melibatkan sistem pernafasan, di mana penyakit ini banyak melibatkan dengan air pollution, whereby kemungkinan pekerja bekerja di tempat-tempat yang mempunyai banyak asap yang sangat toksik, dan mereka membaunya, dan benda ni akan melibatkan mereka mendapat penyakit anthracosis ini. Penyakit seterusnya adalah asbestosis, di mana asbestosis ni dia adalah salah satu penyakit yang jangka lama, di mana dia memberikan inflammation ataupun kerosakan kepada kita punya lungs, disebabkan asbestos fiber yang saya telah bincangkan tadi. Jadi antara salah satu simptom yang kemungkinan orang yang akan dapat asbestosis ni adalah dari segi short of breath, lepas tu diorang akan batuk, akan rasa sesak nafas dan sebagainya. Akhir sekali adalah dari segi penyakit itu mercury poisoning. Okay, mercury poisoning ini bukanlah salah satu penyakit yang tak common, sebabnya selalunya pekerja boleh mendapatkan mercury poisoning ni bukan sahaja daripada makan, tapi mungkin mereka termakan, tapi mereka juga boleh dapat penyakit mercury poisoning daripada segi membau, menyentuh. Jadi perkara ini akan memberi juga masalah kesihatan kepada diri mereka, seperti mereka mungkin akan muntah-muntah, mereka akan mendapat penyakit jangka masa yang lama, seperti contohnya kerosakan paru-paru, jantung dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya saya akan juga bincang antara beberapa insiden yang berlaku yang menyebabkan OSHA ni ditegaskan untuk setiap pekerjaan. So salah satunya adalah daripada segi insiden BOPA, di mana dari segi insiden BOPA ni kita boleh tahu yang sebuah gas telah dilepaskan secara tidak sengaja, dan disebabkan itu mereka tiada kelengkapan yang cukup, mereka tiada plan emergency backup yang efficient, mereka juga tiada basic knowledge tentang betapa buruknya akibat akibat chemical yang mereka sedang bau tersebut. Jadi disebabkan itu ramai pekerja yang telah terkorban, bukan sahaja pekerja tapi ramai penduduk di sekitar kilang tersebut telah dikorbankan. Disebabkan insiden ini kebanyakan
organisasi sekarang telah mengetatkan mereka punya safety disebabkan mereka tidak mahu perkara ini berlaku lagi, kerananya insiden tersebut telah merampas lebih daripada merampas nyawa lebih daripada 3,000 orang, dan juga 50,000 orang telah menerima akibat daripada insiden tersebut. Okey, penyakit seterusnya, insiden seterusnya adalah insiden Hawk Nest tragedy, di mana di sini mereka berlaku di West Virginia di USA, dan lebih estimate sebanyak 1,000 orang telah mati disebabkan penyakit silicosis ini. Okey, insiden ini berlaku disebabkan pekerja tidak mempunyai pekerja tersebut bekerja selama 10 jam sehari, dan mereka bekerja di sebuah gua ataupun cave yang sangat mendap, tiada air ventilation yang baik. Jadi mereka telah menghidu asap serta debu-debu daripada cave tersebut, sehingga kan mereka telah mendapat silicosis ini. Jadi kebanyakan pekerja yang telah mati itu adalah disebabkan silicosis, dan bukannya kemalangan yang berlaku di tempat pekerjaan tersebut. Okey, seterusnya adalah Chernobyl tragedy, di mana Chernobyl ni dia berlaku di Russian ataupun berlaku di Ukraine. Ukraine, di mana satu nuclear accident telah berlaku, dan nuklear tersebut telah explode di sebuah kawasan ni. Jadi estimate orang yang mati adalah 30 orang, dan actually tragedi ini adalah boleh dikatakan salah satu tragedi yang paling buruk berlaku untuk negara mereka, sebabnya ia berlaku sebab nuklear tersebut telah meletup. Nuklear power plant telah meletup di kawasan tersebut. Okay, dan insiden yang terakhir sekali adalah berlaku di Malaysia sendiri, dinamakan sebagai The Bright Sparkle Fireworks, kerana ia berlaku di Sungai Buloh, dan satu factory mercun ataupun factory fireworks ni telah meletup, dan dia menyebabkan satu explosion yang sangat besar. Jadi disebabkan ini, kebanyakan organisasi dan juga most kerajaan di seluruh dunia telah mengetatkan OSHA dan telah menggariskan beberapa panduan yang pekerja sepatutnya follow, especially pekerjaan yang memerlukan pekerjaan yang membahayakan. Jadi mereka perlulah mematuhi panduan tersebut supaya mereka tidak terjebak dalam insiden yang tidak patut berlaku. Okay, jadi untuk kesimpulannya, sepatutnya semua pekerjaan ataupun pekerja patutlah mematuhi the 3 E's, which is engineering, education and enforcement. Engineering ni adalah salah satu function di mana yang kita perlulah fikirkan satu cara untuk bagi tempat kerja tu lebih selamat, mungkin daripada segi kita menyediakan peraturan, panduan, ataupun kita menyediakan sebuah mesin yang lebih human design, di mana kemungkinan mesin tersebut boleh diberhentikan sekiranya terdapat insiden yang mungkin berlaku kepada manusia tersebut. Okay. Next adalah education, di mana kita boleh memberikan serba sedikit informasi tentang betapa bahayanya chemical reaction. Kita juga boleh berikan education tentang cara-cara untuk membuat pekerjaan itu dengan lebih selamat. Dan akhir sekali kita ada enforcement, whereby enforcement ni adalah kita enforcekan benda yang kita telah kaji, benda yang kita telah plan untuk pekerja tersebut, di mana mungkin kita akan kuatkuasakan undang-undang supaya
pekerja patut mendapatkan daily check-ups, especially untuk kerja-kerja yang membahaya supaya mereka tidak terjebak dengan penyakit seperti silokosis. Dan juga kita juga boleh mengetatkan lagi tentang hazards of diorang punya persekitaran pekerjaan tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.